Assalamualaikum dan selamat petang. Memperkenalkan teori interaksionisme. Teori interaksionisme merupakan kajian interaksi sosial terhadap perilaku individu atau kelompok kecil masyarakat melalui pemerhatian. Teori ini juga mengkaji tingkah laku seseorang menginterpretasi dan bertindak mengikut kemahuan masing-masing dalam masyarakat dengan cara yang pertama, individu dengan individu yang lain. Yang kedua, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Yang ketiga, satu kelompok dengan individu. Menurut pandangan ahli sosiologi, George Herbert Mead atau dikenali sebagai Mead pada tahun 1934. Menurut Mead, proses berfikir merujuk kepada bahasa. Bahasa menentukan bagaimana proses pemaknaan dan proses berfikir. Yang keduanya adalah Herbert Blumer atau dikenali sebagai Blumer pada tahun 1969. Blumer sebagai salah seorang tokoh interaksionisme simbolik menyatakan bahawa organisasi masyarakat manusia merupakan kerangka di mana terdapat tindakan sosial yang bukan ditentukan oleh kelakuan individunya. Tiga prinsip utama dalam teori ini iaitu, menurut Blumer, tiga huraian penting konsep makna iaitu, yang pertama, kepentingan memahami makna-makna simbolik mengikut konteks penggunaan. Yang kedua, makna yang simbolik berguna semasa interaksi di mana makna-makna berkenaan menyebabkan hubungan bertambah mesra. Yang ketiga, makna adalah sesuatu yang boleh dirundingkan, iaitu kita tidak semestinya menerima sesuatu makna yang diutarakan oleh pihak lain, tetapi juga berperanan memberi makna yang diutarakan oleh pihak lain. Makna-makna simbolik diperoleh daripada bentuk-bentuk simbolik tertentu seperti perkataan, perlakuan, objek dan bahagian berinteraksi dengan orang lain. Kita akan menginterpretasi dari segi kelakuan dan atau keadaan dan sebagainya. Individu dalam berinteraksi akan memperlihatkan emosi. Yang pertama, suka atau duka. Yang kedua, gelisah atau tenang, dan sebagainya. Perlakuan fizikal, mimik-mimik muka, kata-kata dan lain-lain merupakan proses interpretasi. Contoh diambil di sini adalah legenda Tarzan yang tidak mempunyai interaksi dengan manusia semasa zaman kanak-kanak. Berdasarkan legenda, prinsip asas teori interaksi simbolik seperti Pulitzer pada tahun 1992. Manusia adalah tidak sama dengan binatang kerana manusia mempunyai keupayaan untuk berfikir. Kedua, keupayaan berfikir manusia adalah dibentuk oleh interaksi sosial. Yang ketiga, dalam interaksi sosial, manusia mempelajari makna-makna dan simbol yang membolehkan mereka mengamalkan keupayaan berfikir yang ada pada mereka. Makna-makna dan simbol. Simbol membolehkan manusia beraksi dan berinteraksi. Seterusnya, manusia berkeupayaan mengubah makna-makna dan simbol-simbol yang mereka gunakan dalam aksi dan
interaksi berdasarkan interpretasi mereka terhadap sesuatu situasi. Seterusnya, fungsi teori interaksionisme dalam pendidikan. Fungsinya, ia meneliti pada makna-makna yang dibentuk oleh dengan murid ataupun guru dengan guru, yang biasanya interaksi ini kita lihat di dalam konteks bilik darjah. Untuk menginterpretasikan dengan mengambil teori ini sebagai langkah ataupun strategi yang mempengaruhi interaksi dan menjadikan suasana bilik darjah hidup dan menjadi teratur, yang juga menggalakkan proses PMP, iaitu pengajaran dan pembelajaran. Tanpa interaksi sosial, maka para pendidik akan berdepan dengan masalah seperti berikut. Pasti kota cakap di sini bicara telah. Perlu kan saya pergi cakap direct dengan padang untuk saya ada. Belum, sebab kami tak nampak cikgu. Waktu cikgu marah kamu sebab cikgu kami mau bagi penjelasan cikgu semua dengar. Saya marah kamu sebab kamu. Kami juga marah waktu cikgu. Cikgu ada tanya apa masalah saya. Perlu kan saya tanya pasal ini. Apa cikgu tanya sekarang kamu? Dia balik kamu. Siapa kamu? Kelintas. Siapa kamu yang salah ni? Kelimlanya. Besar sangat kamu yang salah ni. Benar yang besar, cikgu yang besar. Tahu pun. Terus yang besar.